لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين أما بعد Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bahagian yang kedua daripada surah Al-Fatihah, yang mana telah kita sebutkan satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang mana Nabi SAW bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana membahagikan surah Al-Fatihah ini kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba kepada Allah, dan juga bahagian yang kedua ialah permohonan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahawa doa itu akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, bila mana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah dimulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah diminta permohonan yang dihajati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan berkenaan dengan Malik Yaumiddin pada ayat yang keempat, bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Seorang mukmin yang beriman dengan hari kiamat meyakini bahawa setiap amalannya itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara kebaikan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan berhati-hati daripada sebarang perbuatan yang menjerumuskan dia dalam neraka a'yadzan billah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kelima, bagaimana seorang manusia itu meminta permohonan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada muka surat 33, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat yang kelima ini, yang mana permohonan kami mengkhususkan ibadah hanya kepada Engkau ya Allah. Maksudnya adalah semata-mata ibadah daripada seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah merupakan tujuan manusia, bahkan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhususan ibadah ini hanyalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ayat terakhir daripada surah Al-Zariyat sebagai menterjemahkan ayat ini berkaitan dengan ibadah merupakan tujuan penciptaan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin maupun manusia, mereka semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa iyyaka nasta'in, dan akan Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi dimulakan pada ayat ini terlebih dahulu berkaitan dengan ibadah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah bila mana seseorang itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, barulah segala amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nilai yang kredit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang mungkin melakukan kebajikan, kebaikan di dunia, tetapi kekurangannya ialah dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, malangnya segala kebaikan, kebajikan itu pada hari akhirat seolah-olah menjadi debu yang berterbangan sahaja. Tidak ada pahala yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kebaikan itu perlu dimulakan dengan ibadah terlebih dahulu, barulah kemudian dinilai kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang pernah berlaku pada zaman jahiliyah, adanya seorang daripada ahli Makkah yang bernama Abdullah bin Jal'an. Yang mana Abdullah bin Jal'an ini orang yang terkenal di kalangan
disebabkan sifat mulia yang ada padanya, suka membantu, banyak melakukan kebajikan, banyak memberikan pertolongan kepada jemaah haji yang datang dari luar Makkah. Dengan harta yang dimiliki, dia ini merupakan seorang yang kaya. Dengan harta itulah dibuat segala macam kebaikan. Dan akhirnya dia meninggal dunia tanpa sempat mengucapkan 2 kalimah syahadat. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, bagaimanakah keadaan Abdullah bin Jada'ah ini? Di sebalik kebaikan yang dilakukan, hanyalah dia tidak sempat ataupun dia menyembah berhala dan tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan? Maka Nabi SAW tetap menegaskan bahawa Abdullah bin Jada'ah ini ditempatkan ke dalam neraka kerana tidak pernah dalam sehari yang Allah peruntukkan dalam kehidupannya, tidak pernah dia mengesakan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan tidak pernah dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dimulakan ibadah ini merupakan kunci dalam kehidupan kita. Barulah kemudian amalan kebaikan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang itu mensyirikkan Allah, maka hancur leburlah kebaikan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu syirik kepada Allah, maka hancurlah, leburlah amalan-amalan kamu, dan menjadilah kamu orang yang rugi. Wa la takunanna minal khasirin, kamu menjadi orang yang rugi pada hari kiamat. Begitu juga tuan-tuan, dalam kita meminta pertolongan daripada Allah, perlulah dimulakan dengan ibadah terlebih dahulu. Dan ada kadang-kadang orang bila mana dihimpit dengan kesulitan, barulah dia meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mungkin adanya seseorang yang mungkin diuji dengan perkara-perkara mistik dan sebagainya. Dia datang kepada Ustaz, bagi saya ayat-ayat yang boleh memberikan perlindungan kepada saya. Kemudian kita tanya dia semula, bagaimanakah amalan wajib? Adakah kamu melakukan solat yang paling kurang solat 5 waktu sehari semalam? Saya tak buat Ustaz, saya buat seminggu sekali solat Jumaat. Bagaimana dengan pembacaan Al-Quran? Saya pun tak ingat bila last saya baca Quran. Jadi kita nak memohon perlindungan dengan Allah ni, nak meminta bantuan daripada Allah ni, perlulah kita melaksanakan ibadah yang terlebih dahulu, melaksanakan perkara yang wajib, barulah kemudian datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu dimulakan ibadah, barulah kemudian meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar engkau kami beribadah ya Allah semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa iyyaka nasta'in. Dan kepada engkau lah ya Allah kami meminta bantuan, memohon perlindungan dan sebagainya. Dan Nabi SAW juga menyatakan, bersandar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sta'anta fasta'in billah. Bila mana kamu meminta, maka mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sangat dekat rahmatnya kepada hamba-hambanya. Seperti mana kata Nabi Salih alaihi salam kepada kaum Thamud, dan inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku yakni Allah qarib, sangatlah dekat rahmatnya kepada hamba-hambanya, mujibun, dan juga memperkenankan permintaan yang dimohonkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap kali kita meminta daripada Allah tuan-tuan, maka yakinkanlah diri kita bahawa doa itu akan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajabnya permintaan ini sama ada dalam 3 cara. Yang pertama ialah sesuai dengan apa yang kita minta. Dan apa yang kita minta itu maka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua ialah doa itu dimustajabkan dalam bentuk kita diselamatkan daripada keburukan, daripada mudarat yang sepatutnya ditimpakan kepada kita. Kerana tuan-tuan, setiap di antara kita ini telah pun dipersiapkan qada dan qadar. Dan selagi mana ataupun keburukan yang ditimpa itu, yang sepatutnya menimpa kepada kita daripada ketetapan Allah, dibatalkan disebabkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita diselamatkan daripada musibah, lebih kita sukai daripada mendapat kebaikan. Begitulah ataupun cara yang kedua dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala cara yang ketiga oleh tuan-tuan, iaitu diberikan satu perkara yang jauh lebih baik pada hari akhirat, dan disimpan hajat yang kita minta itu, yang kita
doa daripada Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak diberikan di dunia, tetapi akan diberikan pada hari akhirat dengan nikmat yang jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Kerana perkara akhirat ini kata Allah Subhanahu wa taala khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal manfaatnya kepada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara yang boleh kita lihat pada kalimah atau pada ayat yang kelima dalam surah Al-Fatihah. Dan pada ayat yang ke-6 kita meminta permohonan yang sangat istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita meminta daripada Allah, ihdina as-siratal mustaqim, ihdina as-siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah as-siratal mustaqim, iaitu jalan yang lurus. Jadi ihdina ini maksudnya ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah. Ihdina ini daripada fi'il amr, daripada kata perintah. Tetapi bila mana diterjemahkan kata ini daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta, maka ia sebagai satu bentuk permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta daripada Allah ihdina, iaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mendefinisikan hidayah ini dengan beberapa kategori. Ada yang disebutkan sebagai hidayah al-'ammah, hidayah secara umum. Ada yang disebutkan sebagai hidayah khassah, iaitu bagaimana seorang itu diberikan hidayah oleh Allah kepada agama Islam, dan juga hidayah yang menjadikan seseorang itu ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah al-'ammah, adapun hidayah secara umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, sama ada kepada manusia, sama ada kepada jin, bahkan kepada haiwan sekalipun Allah memberikan hidayah, yakni hidayah secara umum. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-A'la, alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, walladhi qaddara fahada, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar pada setiap makhluknya, dan juga Allah memberikan fahada, memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksudkan tuan-tuan ialah petunjuk secara umumnya. Dan bagaimana contohnya seorang bayi yang mempunyai fitrah pada awal kelahirannya, dia menyusu daripada ibunya, tidak perlu dia masuk ke universiti dan sebagainya, diajar oleh ibunya, tetapi secara insting itu Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan ilham kepadanya. Begitu juga kepada haiwan, bagaimana mereka menguruskan kehidupan mereka. Mereka tahu kesukaan mereka untuk memakan makanan yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana binatang ini berpasang-pasangan melahirkan zuriat dan sebagainya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Maka menguruskan kehidupan kepada seluruh makhluk itu merupakan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada seluruh makhluknya. Tetapi yang dimasukkan dalam ayat ini ialah ditunjukkan hidayah secara khususnya, iaitu hidayah irsyad, yang menjadikan seseorang itu mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Kita meminta hidayah daripada Allah as-siratal mustaqim, ditunjukkan kita as-siratal mustaqim. Saya kira di antara kita ramai yang mengetahui as-siratal mustaqim, maksudnya ialah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim merupakan jalan yang lurus, yang tidak ada bengkang-bengkoknya, yang jelas, yang wadih. Alladzi la i'waja fi, tidak ada bengkang-bengkok pada jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tuan-tuan terdapat beberapa pandangan ulama, apakah yang dimaksudkan dengan as-siratal mustaqim, apakah yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus. Kebanyakan menyatakan bahawa yang dimaksudkan ialah dinul Islam, yang merupakan as-siratal mustaqim ini maknanya ialah agama Islam, satu-satunya agama yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Ali Imran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala, inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Dan juga terdapat pandangan yang kedua menyatakan yang dimaksudkan dengan as-siratal mustaqim, seperti mana yang dinukilkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa yang dimaksudkan ialah Al-Quran Al-Karim. Yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ialah Al-Quran Al-Karim. Dan ada juga pandangan menyebutkan, contohnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan as-siratal mustaqim ialah iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sama ada yang dimaksudkan dengan agama Islam ataupun Al-Quran Al-Karim ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ataupun jalan seseorang itu menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga menyatakan bahawa supaya diberikan konsisten dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat sebelumnya berkisar tentang bagaimana kita menyatakan semata-mata kerana Allah kita mengabdikan diri, beribadah kepadanya dan meminta pertolongan. Dan hubungkan dengan ayat setelah itu ialah kita meminta daripada Allah Subhanahu wa taala istiqamah dan konsisten dalam melaksanakan kedua-dua perkara ini. Jadi pada mana-mana pandangan ini tuan-tuan, sama ada yang dimasukkan dengan Islam, Al-Quran, jalan Nabi SAW, jalan menuju ke syurga, maka pandangan ini tuan-tuan merupakan pandangan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Jadi ini disebutkan dalam kaedah tafsir sebagai al-khilaf at-tanawwu. Dan iaitu pandangan yang berbeza tetapi sebenarnya dimurnikan ataupun boleh dimurnikan antara satu dengan yang lain, dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Bila mana kita menyebutkan as-siratal mustaqim, ia merujuk kepada agama Islam. Padanya ada Al-Quran, padanya ada sunnah Nabi SAW, dan dituntut untuk kita mencari amalan yang menyampaikan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan al-khilaf at-tanawwu, iaitu perbezaan pandangan yang memberikan ataupun yang melengkapi antara satu dengan yang lain. Ada khilaf yang kedua, kategori khilaf yang kedua, iaitu al-khilaf al-tutan, iaitu pandangan yang membezakan antara pandangan pertama dan pandangan yang kedua. Jadi ini mungkin kita akan lihat contohnya pada ayat yang lain. Tetapi nak menunjukkan bahawa as-siratal mustaqim ini di antara contoh yang boleh kita kemukakan adanya pandangan yang berbeza, menjelaskan apakah dia jalan yang lurus tersebut. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat terakhir yang boleh kita sebut dalam surah Al-Fatihah ini ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Alaihim di sini ialah kepada mereka. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang engkau muka kepada mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Cumanya dalam ayat ini tidak disebutkan siapakah jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Cumanya Al-Quran ini tuan-tuan mentafsirkan antara satu dengan yang lain. Dan kaedah tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran dinamakan sebagai tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur maksudnya ialah ayat Al-Quran itu diterjemahkan ataupun ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain, ataupun kadang-kadang ayat Al-Quran itu diterjemahkan ataupun ditafsirkan daripada hadis Nabi SAW. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur ialah ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Contohnya dalam ayat ini, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka ini? Disebutkan dalam juzuk yang kelima dalam surah An-Nisa, iaitu Allah menyatakan fa'ulaika alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Iaitu jalan yang Allah berikan nikmat itu, iaitu jalan yang pernah ditelusuri oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Empat manusia inilah yang merupakan sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Level tingkatan manusia yang tertinggi ialah yang pertama ialah golongan para nabi dan rasul. Yang kedua ialah as-siddiqin, orang-orang yang benar, yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga ialah asy-syuhada, mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah orang-orang salih. Jadi empat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala inilah, seperti mana Allah berikan hidayah kepada mereka, begitu juga hidayah itulah yang kita pohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak menjadi dalam kehidupan ini, bagaimana kita mengetahui manusia yang terbaik daripada kalangan nabi dan rasul, dan juga para as-siddiqin, orang-orang yang benar, seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga ialah orang yang mendapat syahadah ataupun yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah orang-orang salih. Maka itulah jalan yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Nikmat yang kekal abadi tuan-tuan ialah berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah orang-orang salih. Dan bukannya jalan yang al-maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim maksudnya ialah orang yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang kedua ialah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kedua jalan ini yang kita minta daripada Allah perlindungan supaya tidak kita menjejaki jalan seperti mana yang dilalui oleh mereka. Dan ada yang menyebutkan bahawa al-maghdubi alaihim merujuk kepada golongan Yahudi, dan ad-dhalin, orang-orang yang sesat, ialah merujuk kepada orang-orang Nasrani. Kerana kedua-dua mereka ini merupakan ahli kitab yang malangnya dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka tidak diamalkan, sehingga mereka menolak risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bagaimana orang Yahudi disebut sebagai al-maghdubi alaihim? Kerana betapa ramai Nabi dan juga Rasul dibangkitkan dalam kalangan mereka, tetapi tidak menjadikan mereka tulus beribadah pada Allah. Bahkan mereka mengubah isi kandungan kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan kepada mereka, lalu dengan ilmu yang dimiliki tidak diamalkan, menjadikan Allah murka kepada mereka. Begitu juga dengan al-dhalin, adanya manusia yang mempunyai kesungguhan dalam beribadah tetapi tanpa didasari dengan ilmu yang betul, maka malangnya amalan itu menjadi sia-sia sahaja. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar Al-Khattab ketika mana melihat bagaimanakah golongan ahli ibadah dari kalangan Nasrani sangat-sangat bersederhana dalam kehidupan, tidak ingin mengambil sebarang nikmat yang berada di dunia dari sudut kemewahan dan sebagainya, mengharapkan bahawa pada hari akhirat mereka akan diberikan segala kemewahan yang mereka tidak miliki di dunia. Dan berpakaian begitu zuhud, tetapi pada hari akhirat amalan mereka juga tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Al-Ghasyiyah, lalu Sayyidina Umar membacakan satu ayat dari surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dan mereka itu bukan saja mendapat kesempitan di dunia disebabkan mereka hanya fokus beribadah, tetapi malah yang ibadah itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka juga pada hari akhirat tidak mendapat keberuntungan. Jadi inilah golongan al-dhalin. Jadi bukan saja merujuk kepada dua golongan itu, tetapi secara umumnya ditegah daripada kita mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan, ataupun beramal tanpa ilmu juga menyebabkan seseorang itu mungkin tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian pengarang kitab Tafsir Al-Munir membawakan di antara sunnahnya membaca amin ketika mana selesai membaca surah Al-Fatihah. Dan disunatkan setiap kali kita membaca surah Al-Fatihah dibaca amin, iaitu ya Allah perkenankanlah permintaan kami. Maksud amin tuan-tuan ialah Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah permintaan kami ini ya Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, saya tidak selesai sedikit tadabbur kita pada pagi ini berkenaan dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah sekiranya ada kesempatan kita akan memasuki surah Al-Baqarah insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya buka sekiranya ada soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm wa fathahu wa barakatuh, wa na'udzu bika min sharri ma fihi wa na'udzu bika min sharri ma ba'dahu. Allahumma inna na'udzu bika min al-kasali wa su'il kibar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi fil nar wa 'adzabi fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.